Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita bertemu sekali lagi dalam pertemuan kita, program kita untuk memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Tentu sahaja ini adalah percubaan kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memahami ayat-ayat dalam Al-Quran dan seterusnya kita mengamalkan dalam kehidupan kita untuk kita mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Tayyib, seperti mana biasa kita katakan, pertemuan kita ini bukanlah kelas tafsir. Dia hanyalah, kita katakan, tadabbur, percubaan kita untuk melihat kepada ayat-ayat dalam Al-Quran ini secara ringkas. Kita nak lihat satu persatu, insya-Allah, dengan izin dia sampailah ke surah yang terakhir, surah An-Nas, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan. Tentu sahaja dalam perjalanan kita ini ada kesilapannya, ada kesalahannya. Kita mohon ampun kepada Allah SWT. Kita minta petunjuklah kepada Allah SWT agar Allah SWT mempermudahkan proses kita untuk mentadabbur ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita nak terus kepada ayat yang seterusnya. Sebelum tu, lupa saya, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera lah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, kita tak nak melengahkan masa, kita nak terus pergi ke ayat yang seterusnya. Sebelum tu, iaitu ayat yang 62. Sebelum tu, kita dah bincangkan berkenaan bagaimana nikmat-nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada Bani Israel. Allah menyebut satu persatu nikmat itu. Termasuklah nikmatnya adalah diberi mandan salwa, dipukul batu oleh Nabi Musa AS, keluarlah 12 mata air. 12 mata air ni diberikan kepada 12 suku kaum tu. Jadi ketua puak tu bawa mereka ni, mereka kenal tempat mereka nak minum tu. Jadi ada, setiap puak ada air dia sendiri. Jadi tak perlu nak berebut dengan puak-puak lain, kan bergaduh pula. Jadi itu nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel. Tetapi malangnya mereka ini akhirnya dalam ayat 61, mereka tak puas hati dengan apa yang diberi kepada mereka ini. Mereka rasa jemu. Mereka makan atas perkara yang sama saja. Duk mansalwa, lalah dia duk minta benda lain. Dia minta sayur, timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. So jadi dia minta benda yang dia dah biasa makan masa dia jadi hamba dulu. Jadi Nabi Musa pun suruhlah dia pergi ke satu negeri, ke suatu tempat di mana kerana perkara yang mereka minta itu boleh dapat di mana-mana saja. Akhirnya dibagi tahu oleh Allah SWT, mereka ni ditimpa cacian, mereka ditimpa kemiskinan dan mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Jadi setelah Allah menceritakan berkenaan dengan Bani Israel ni, di mana sebelum ini juga Allah beritahu bahawa mereka ini adalah kaum pilihan Allah lah, boleh kita kata. Mereka dilebihkan daripada bangsa-bangsa lain. Tentu saja pada zaman itu diterjemahkan oleh penafsir Al-Quran, pada penterjemah misalnya, mesti ada kurungan pada zaman itu. Jadi kita katakan bahawa kemuliaan itu boleh diteruskan kalau dia mengikut Islam. Jadi, tapi malangnya kebanyakan mereka adalah orang-orang Yahudi ni, mereka mengatakan bahawa agama Yahudi ni adalah hak eksklusif kepada mereka. Jadi mereka seolah-olah meletakkan bahawa mereka sahajalah orang pilihan Allah dan sedangkan apa yang jalan yang mereka ikuti adalah, yang mereka ikuti itu telah bercampur baur di antara kebenaran dan kebatilan, kerana mereka telah mencampur adukkan kitab yang benar dan batil. Allah tak beritahu lagi secara direct, tapi Allah kata dah dalam sebelum ni, dalam surah yang kita telah bincangkan sebelum ini, ayat yang telah kita bincang sebelum ini, Allah kata wala talbisul haqqu bil batil. Jangan kalian campurkan hak dan batil.
Maknanya itulah kerja mereka. Antaranya adalah mereka mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu kita lihat, jadi kita lihat pada ayat yang seterusnya apa yang Allah nak nyatakan pada ayat yang ke-62 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di sini Allah memperjelaskan kepada kita bahawa Allah kata innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, dan orang-orang sabiin, dan siapa sahaja yang beriman kepada Allah pada hari akhirat. Wa amila salihah, dan dia melakukan kebaikan, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka, ganjaran bagi mereka, inda rabbihim, daripada sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidaklah mereka merasa takut, wala hum yahzanun, dan ke atas mereka itu, dan tidaklah pula mereka bersedih hati. Jadi kita lihat sebelum ini Allah menceritakan berkenaan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang Yahudi ni, Bani Israel ni. Dan malangnya apabila Allah berikan kepada mereka ni, akhirnya mereka menentang Allah dan mereka merasakan bahawa mereka sahajalah kaum pilihan Allah, sehingga menyebabkan mereka tidak mahu menerima kebenaran-kebenaran yang datang selepas itu. Misalnya mereka tidak mahu menerima Nabi Isa. Nabi Isa pun mereka nak bunuh. Mereka tak nak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun mereka nak bunuh. Itu perbuatan yang mereka nak. Dan bukan mereka dinyatakan pun mereka membunuh pun para nabi dan para rasul. Mereka membunuh para nabi. Jadi di sini Allah nak beritahu bahawa bukanlah seseorang itu menjadi mulia, bukanlah seorang itu menjadi pilihan Allah, bukanlah seorang itu diangkat martabatnya kerana bangsa dia ataupun kerana keturunan dia, bukan. Lepas tu kita kata sebelum ni, kita kata ya Allah datangkan ayat ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqalakum wa min qablikum la'allakum tattaqun. Apa Allah berfirman sebelum ni, wahai manusia. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan kamu yang telah mencipta kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Apabila Allah kata semua manusia, Allah tidak mengira siapakah dia. Dia Yahudi ke, dia Nasrani ke, dia Sabiin ke, dia orang Arab musyrikin ke. Kalau kalian sudi menerima Allah, maka Allah sudi menerima kamu untuk kembali kepada ajaran yang sebenar, yakni ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dari orang beriman, orang-orang Yahudi, ya ini siapa orang-orang Yahudi ini? Orang-orang yang dia ini sebelum itu mengikut ajaran yang diturunkan kepada Musa. Kalau betul-betul diikut ajaran Musa alaihissalam, maka dia sebenarnya tak gelar sebagai Yahudi dah. Dia digelar sebagai Islam. Begitu juga orang Nasara. Orang Nasrani ni orang-orang yang mengikut yang mengikut Nabi Isa alaihissalam, mengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kalau betul-betul diikut ajaran Nabi Isa alaihissalam, dia tak digelar sebagai Nasrani dah, dia digelar sebagai Islam. Itu asalnya. Jadi Allah nak bagi tahu sini ciri-ciri orang-orang yang beriman, dan siapa yang beriman, Allah kata orang-orang Yahudi, yakni orang yang betul-betul ikut petunjuk Allah yang asal. Nasrani dan juga orang Nasrani ini orang yang ikut petunjuk asal. Tetapi Allah kata kat sini, Allah gunakan perkataan Yahudi, Allah gunakan perkataan Nasrani supaya apa? Mereka yang mendengar pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni,
mereka kembali kepada iman yang sebenar dengan mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tentu saja target audience ketika Quran itu ialah kepada orang yang masih hidup lah ketika itu. Dan ketika yang akan datang orang yang dah mati dah habis dah cerita dia. Jadi kebanyakan orang Yahudi ini menyatakan bahawa mereka adalah di pihak yang benar. Begitu juga orang Nasrani juga merasakan mereka itu di pihak benar. Jadi Allah datangkan kepada di sini, siapakah ciri sebenarnya orang yang beriman? Maka Allah offer, Allah buka tawaran ini kepada semua. Kepada orang yang telah beriman pun, kepada orang Yahudi pun, kepada orang Nasrani pun, dan kepada orang wasabi'in. InsyaAllah kita terangkan sebentar lagi apa itu wasabi'in. Dan siapa saja Allah kata, man amana billahi wal yaumil akhir, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan dia tu mesti ada, bukan sekadar beriman. Sebab tadi Allah sebut orang beriman jadi, setakat mengaku beriman, ya saya beriman kepada Allah, tetapi dia tidak ada amalan, maka tak jadi. Sebab tu Allah sebut orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapa sahaja yang dia itu beriman dengan hari akhirat, wa amila salihah, dan dia itu melakukan kebaikan, iaitu amal salih, falahum ajruhum inda rabbihim. Dan maka bagi mereka adalah pahala dari sisi Tuhan mereka, dan mereka tak akan rasa takut, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka berasa sedih hati. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat kepada pandangan, saya ambil pandangan Rashid Ridha rahimahullah taala. Apa dia kata? Dia kata ayat 62 ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Jadi ayat sebelum ni berbicara mengenai ayat 61 kan, berbicara mengenai maksiat orang Yahudi ni. Jadi sebelum-sebelum ni cerita pasal maksiat orang Yahudi ni. Dan di mana mereka ini mendapat balasan buruk. Ada ayat 61 tu. Kan Allah kata, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan mereka dahaka dan mereka sentiasa melampaui di sini Allah kata zalika bi annahum. Allah kata apa? Mereka tu ditimpa dengan kemiskinan dan mereka mendapat kemurkaan daripada Allah SWT. Wa duribat alaihimuz zillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabim minallah, dan mereka kembali dengan kemurkaan terhadap Allah. Jadi Rashid Ridha kata ayat 62 ni ada kaitan dengan ayat sebelum tu. Itu ayat sebelum berbicara, ayat sebelumnya itu ayat 61 memberitahu berbicara mengenai maksiat orang Yahudi ni, dan mereka ni mendapat balasan buruk Tuhan. Jadi ayat 62 ni nak menunjukkan rahmat Allah SWT. Bukan semua orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah SWT. Bukan semua orang Yahudi itu mendapat balasan buruk daripada Allah SWT. Ini nak menunjukkan rahmat Allah. Jadi menurut beliau kata ayat 60 ni mengecualikan kepada orang Yahudi yang beriman dengan iman yang sebenar. Bukan orang Yahudi yang dia nampak Nabi dia tak beriman, dia nampak Nabi Muhammad dia kata aku nak beriman dengan Nabi Musa saja, tak boleh. Dan itu dikira sebagai kafir. Tapi ini siapa ni orang Yahudi yang beriman, disebutlah orang Yahudi, sebenarnya Yahudi ini datang kemudian. Perkataan Yahudi ini perkataan datangnya kemudian. Sebelum itu mereka digelar sebagai Islam. Sebab tu tak digelar pun mereka ini, Allah tak, bila Allah dalam keadaan sedang memujuk, Allah tak panggil mereka Yahudi pun, Allah panggil dia Bani Israel. Dalam keadaan lain baru Allah panggil dia Yahudi. Apabila Allah murka, Allah panggil dia Yahudi. So Yahudi ni asalnya mereka ini adalah kaum, mereka dah Bani Israel, kaum kepada Nabi Musa dan pada Nabi-Nabi yang datang dari kalangan Bani Israel. Tapi apabila mereka telah mula merubah kitab mereka, maka agama mereka jadi agama bangsa, mereka nisbahkan kepada Yahuda, iaitu anak salah seorang daripada anak kepada Nabi Yaqub AS. Jadi dia jadi agama bangsa. Begitu juga Nasrani itu asalnya mereka ada Islam lah. Tetapi apabila mereka telah mengubah ayat-ayat Allah, mereka nisbahkan nama Nasrani itu dengan nama tempat di mana dikatakan kelahiran Nabi Isa AS. So jadi agama yang menisbahkan kepada bangsa. Jadi Allah guna perkataan tu, Allah nak katakan sama ada kau mengaku diri kau Yahudi ke, sama ada kau mengaku kau Nasrani ke, sama ada kau mengaku kau orang beriman pun, dia ciri-ciri dia untuk mendapat kasih sayang Allah SWT, untuk mendapat rahmat Allah SWT ialah mesti apa? Mestilah beriman dengan hari akhirat dan hari akhir. Bukan dengan mengikut akal.
tetapi berdasarkan wahyu dan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bermakna dia masuk Islam lah. Wa amilas salihah, dan beramal soleh. Dia sebab kualiti dia beriman kepada Allah bukan mengikut logik dia, kena ikut logik Allah SWT, kena ikut perintah Allah SWT, kena ikut guide daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Rashidah kata dia kecualikan orang Yahudi yang beriman dengan iman yang sebenar. Pengecualian ini merujuk kepada orang Yahudi yang mengikut petunjuk Musa AS. Dan kita tambah bahawa hakikatnya kalau dah terima petunjuk Musa, maksudnya mereka adalah Islam. Cuma Allah sedang bercakap dengan orang pada zaman Nabi SAW, di mana mereka ini menisbahkan diri mereka itu sebagai Yahudi dan Nasrani. Jadi itu dia. Bukan nak kata sebagai semua agama ni, jadi kira kata ikut siapa pun tak kira tak masuk Islam pun kira boleh masuk masuk syurga semua. Yang itu tak boleh, itu terkeluar daripada pandangan yang benar. Jauhlah daripada pandangan yang benar. Yang ada yang menyamaratakan bahawa semua agama itu sama. Jadi kalau mengikut Islam dan ikut Al-Quran, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu hanyalah Islam. Jadi kalau nak tafsirkan ayat ni, kena lihat juga kepada ayat-ayat yang lain. Jadi itu antaranya. Dan Rashid Ridha kata lagi, ini menarik juga. Ayat ini menerangkan bahawa tiada kelebihan atau keistimewaan suatu bangsa, tetapi apa yang menjadi asas kepada kebahagiaan di dunia akhirat ialah keimanan kepada Allah SWT. Jadi apakah itu iman kepada Allah SWT? Adakah kita boleh fikir di sini, duduk sendiri, oh inilah iman Allah kepada Allah SWT mengikut versiku. Tak boleh. Dia keimanan tu mesti lihat kepada wahyu. Bagaimanakah ciri keimanan tu? Jadi keimanan itu menurut Rashid Ridha adalah keimanan yang berteraskan keyakinan terhadap kewujudan Tuhan dan segala sifat-sifatnya serta bersih daripada segala unsur penyamaan Allah SWT dengan segala makhluk. Jadi golongan Yahudi, golongan Nasrani, golongan dan Sabi'in ini merujuk pada golongan yang dinisbahkan kepada golongan pengikut Nabi-Nabi yang terdahulu. Bermakna sebenarnya kalau kita lihat kepada penafsiran ini, maksudnya mereka adalah Islam. Yang itu titik. Itu dia punya nokta. Jadi menunjukkan bahawa sebab apa tapi kenapa disebut nama Yahudi ni, sebab itu yang telah dikenali pada zaman Nabi SAW. Sedangkan sebelum ini pada zaman mereka tak dikenal pun dengan nama ini. Mereka dikenal dengan Bani Israel. Pengikut Nabi Isa tu dikenal sebagai Hawariyun. Yang itu Nabi Musa dia dalam Quran dinisbahkan sebagai Bani Israel, dan mereka ini adalah Islam. Sebab tu Allah kata Ibrahim ni Nabi Ibrahim dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Sebab ramai orang Yahudi claim bahawa Nabi Ibrahim ni orang dia. Nasrani pun begitu. Jadi tak boleh dinisbahkan kepada bangsa ataupun agama yang menisbahkan diri kepada bangsa. Yang membezakan manusia itu bukanlah bangsa dia, bukan keturunan dia, tapi yang membezakan dia adalah keimanan dia kepada Allah SWT, keimanan dia kepada akhirat, dan dia melakukan amal ibadah. Sebab tu Allah sebut juga innallazina amanu, orang-orang yang beriman. Bukan sekadar dia beriman, tetapi dia beramal soleh. Kalau dia tidak ada kualiti itu, maka dia sekadar mengaku diri dia beriman, tetapi hakikatnya tidak beriman kerana dia tidak melakukan amal-amal soleh. Jadi dia tak boleh kata aku ikut Allah tapi aku tak nak terima Muhammad SAW, maka dia terkeluar daripada Islam. Jadi apabila dia seorang itu beriman, maka dia kena beriman dengan semua kitab, semua para nabi dan rasul, dan mereka yakini bahawa bahawa nabi dan rasul ini, kitab yang dia bawa itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tu antaranya. Jadi kita lihat pula apa kata Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala. Kenapa dia sebut Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in ini bersama dengan orang yang beriman, yakni orang yang telah Islam tu. Jadi kata Ibnu Ashur, 3 golongan tersebut, yakni Yahudi, Nasrani, Sabi'in, disebut bersama Islam sebagai apa? Suatu dorongan supaya mereka kembali kepada ajaran yang sebenar. Kerana mereka pada asalnya beriman kepada Allah SWT juga sebagai Tuhan, tetapi telah berlaku penyelewengan di kalangan mereka. Ini panggillah kepada wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai Sabi'in. Kalian sebenarnya adalah datang daripada
nenek moyang kalian sebenarnya asalnya adalah beriman kepada Allah SWT. Maka kembalilah kepada agama yang sebenar ini, iaitu apa ciri dia? Cirinya adalah apa? Beriman kepada Allah dan hari akhirat dan melakukan kebajikan. Kalau lihat kepada agama yang dibawa, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam yang dia bawa itu ada ciri-ciri tersebut, maka ikutlah baginda. Sebab kalau sebut Islam, sebut dia dah macam, kalau sebut Islam dengan terang-terangan, maka mereka dah ada dalam keadaan aku tak nak ikut Islam, aku tak nak ikut Islam. Maka Allah terangkan apakah ciri Islam yang sebenarnya. Ciri Islam itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat dan ada amal soleh yang itu ada pada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat dalam tafsir Ibn Ar-Rahman, jelas sahaja dia kata maksud beriman kepada Allah di sini ialah kepercayaan yang disertakan dengan beriman kepada segala nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah SWT, mulai dari Nabi Adam AS hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Kata beliau lagi jelasnya orang-orang Yahudi, beliau kata orang-orang Kristian, orang-orang Sabi'in dan siapa sahaja yang ada dalam zaman Nabi Muhammad SAW atau yang datang kemudian daripada itu yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang dibawanya, maka mereka tetap kafir. Itu je, jelas sekali ayat 62 ini. Sekian sahaja, kita tak mau terang lebih-lebih, nanti banyak salah dan silapnya. Maka kita beriman sahajalah, kita bermadailah apa yang telah kita bincangkan sedikit ni. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak tahu lebih lagi, tuan-tuan kena baca tafsir dan tanya lagi kepada orang yang lebih pakar. Baik, jadi kalau mereka ni beriman kepada hari akhirat dan mereka melakukan kebaikan, maka bagi mereka pahala ajruhum inda rabbihim wala khaufun, dan tidak akan ada rasa takut alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Seperti mana kita terangkan sebelum ini, takut yang melampau atas apa yang akan mendatang dan sedih yang terlampau sangat atas apa perkara yang telah berlalu. Itu ciri orang beriman. Orang beriman dia tidak ada ketakutan yang melampau atau kesedihan melampau. Dia sedih-sedih sikit-sikit, maka dia sedar bahawa ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut pun dia akan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusahalah atas kapasiti dia sebagai manusia semampu boleh untuk mengelakkan diri daripada apa yang dia takuti. Itulah wallahu a'lam. Baik, kita terus saja kepada ayat 63. Allah kembali semula kepada Bani Israel dalam pada zaman Nabi Musa AS. Minta maaf, sebelum tu kita nak terangkan apakah itu Sabi'in. Okey. Jadi Sabi'in kita kena lihat dalam tafsir tu. Jadi banyak pandangan yang mengatakan siapakah Sabi'in ini. Para ulama berbeza pendapat dalam tafsir Ibn Katsir. Ada yang kata mereka ni satu kaum yang tidak memeluk agama Yahudi, tidak juga agama Nasrani ataupun Majusi dan bukan pula musyrikin. Tapi mereka adalah kaum yang masih berada di atas fitrah dan tidak ada agama tertentu yang dianut dan dipeluknya. Jadi itu antaranya lah. Itu antaranya. Tapi banyak lagi kalau kita lihat lagi dalam penafsiran yang lain. Apakah itu Sabi'in ini? Sebentar ya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya rujuk dulu. Kalau tak rujukkan nanti tersalah pula. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, dia jelaskan maksud Sabi'in inilah menurut makna asal ialah orang-orang yang keluar daripada satu agama kepada satu agama yang lain. So banyaklah penafsirannya. Ada juga yang mengatakan mereka ni sebenarnya adalah bercampur aduk. Ada juga mengatakan bahawa mereka adalah penyembah bintang-bintang. Kita katakan Allahu a'lam. Jadi ada yang katakan bahawa Sabi'in adalah umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan tetapi dalam masa sama mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Dari ayat 62 ni Allah nak bagi tahu siapa saja dia, sama ada dia ni Sabi'in ke apa atau siapa pun dia. Sebab Allah kata kat sini man amana billah, siapa sahaja. Termasuklah Arab musyrikin Mekah yang menentang Rasulullah SAW ni dan juga orang Arab di Madinah tu, orang-orang Arab juga sama ada yang kafir ataupun yang berpura-pura Islam tu, mereka semua ni kalau mereka benar-benar beriman dengan Allah SWT, dengan hari akhirat, mengaku amal soleh, maka bagi mereka tiada ketakutan dan bagi mereka tiada kesedihan.
Sebab apa? Tentu saja yang keamanan yang sebenar nanti adalah apabila mereka mendapat syurga Allah, di mana syurga Allah memang tidak ada ketakutan dan memang tidak akan ada kesedihan. Itu yang mutlaknya. Baik. Itu. Jadi kita terus ayat 63, kembali kepada Bani Israel. Kita naik mesin masa kembali kepada zaman Musa alaihissalam. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura. Maaf. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi Allah nak ceritakan bagaimana betapa degilnya orang-orang Bani Israel ni sehingga kan Allah buat apa? Allah ancam mereka. Kita lihat ayat 63 pada zaman Nabi Musa ini. Dan ingatlah ketika kami ambil janji kamu. Mereka nak buat perjanjian dengan Allah. Jadi Allah, masa mereka buat perjanjian tu apa yang Allah buat? Allah angkat. Dan kami angkat gunung Sinai di atas kamu. Seraya berfirman, berpegang teguhlah dengan apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam tafsir yang dikarang oleh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, beliau rahimahullah ta'ala kata Allah SWT ketika ambil janji daripada Bani Israel ni pada zaman Nabi Musa AS ni, Allah SWT dia mengangkat gunung di atas kepala mereka agar mereka mengakui janji yang telah mereka ikrarkan dan memegangnya dengan teguh. Niat yang kuat untuk melaksanakannya serta patuh sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 171, wa iz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahawa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan Allah kata kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu serta ingatlah selalu apa yang tersebut dalamnya supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Punyalah degil dia Bani Israel ini sampai Allah kena angkat gunung ni sebagai ancaman. Kalau kalian tak mau dengar, tak mau ikut, tak mau patuh kepada janji ini, maka inilah akan berlaku. Kalau kalian tak mahu melakukan perjanjian ini, maka aku akan hempapkan, seolah-olah kata aku hempapkan gunung ini ke atas kamu. Tur sini ditafsirkan sebagai gunung sebagaimana ditafsirkan dalam surah Al-A'raf, dan hal itu telah ditegaskan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atha, Ikrimah, Hasan Al-Basri, Ad-Dahak, Rabi' bin Anas dan ulama lainnya. Dan menurut Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, inilah pandangan yang jelas. Wallahu a'lam. Itu dia. Jadi kita bila kita syahadah tak adalah sampai gunung naik kat atas kita. Tapi Bani Israel mereka lihat perkara tersebut. Sepatutnya kalau telah diancam dengan begitu sekali, sepatutnya mereka lah jadi orang yang paling beriman. Sepatutnya mereka lah menjadi orang yang paling awal beriman kepada kenabian Rasulullah SAW setelah mereka mengetahuinya, setelah mereka melihat. Sebab mereka tunggu pun kedatangan Rasulullah SAW ini. Tetapi kononnya mereka tak nak ikut kerana apa? Kerana apabila mereka lihat bahawa Nabi ini bukanlah daripada bangsa mereka. Itu dia. Tapi kata Allah SWT, apa yang mereka lakukan, sedangkan Allah kata kepada mereka, pegang teguh apa yang telah kami berikan kepada kamu dengan kuat. Uskuru ma fihi, ingatlah apa yang dalamnya supaya kamu jadi orang bertakwa, yakni ikut segala petunjuk Allah, jauhi larangannya. Tetapi Allah kata apa jadi kepada mereka? Kerasnya hati mereka ini, walaupun mereka telah melihat bahawa gunung itu terapung duduk di atas dekat kepala mereka, maknanya seolah-olah nak menimpa mereka, diangkat. Bagaimana Allah mengangkat? Allah menunjuk di depan Allah. Allah tunjukkan kehebatannya, angkat gunung itu di atas mereka. Tetapi hati yang keras itu tidak mampu dilembutkan dengan tanda kebesaran Allah itu. Apa jadi kepada mereka? Allah jelaskan kepada kita, Allah cerita kepada kita, summa tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kata Allah, kamu berpaling daripada
sesudah tamatnya perjanjian itu. Falaula fadlullahi alaikum, maka sekiranya bukan kerana kurniaan Allah ke atas kamu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, pasti kamu menjadi sebahagian daripada orang-orang yang mendapat kerugian. Itu yang Allah SWT nyatakan dalam ayat ini. Di sini dapat kita lihat betapa rahmatnya Allah SWT. Berapa kali Bani Israel pada zaman Musa AS. Kemudian itu Allah datangkan lagi Nabi-Nabi dalam kalangan Bani Israel. Banyak sekali sebenarnya kalangan Nabi daripada kalangan Bani Israel ini menunjukkan bahawa walaupun mereka ini melakukan daripada siri-siri penentangan kepada para Nabi, tetapi Allah SWT dengan rahmatnya sentiasa memberi peluang kepada mereka ini untuk kembali bertaubat. Allah tak terus hapuskan mereka ini. Allah bagi mereka peluang demi peluang. Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Misbah, penafsir kitab ini mengatakan bahawa dia kata kemudian kamu berpaling setelah itu enggan mengamalkannya dan kamu melecehkan para nabi yang mengajarkannya sehingga sebenarnya kamu telah wajar mendapat siksa Allah. Menurut penulis tafsir ini, tetapi Allah masih berbaik-baik pada kamu. Maka kalau tidak ada anugerah Allah, yakni pemberian yang melebihi hak mereka, kalau seandainya hak itu ada dan rahmatnya atas kamu, yang menangguhkan siksa supaya kamu bertaubat, nescaya gunung Tursina itu dicampakkan ke atas kamu. Dan jika demikian, kamu pasti termasuk orang-orang yang merugi, celaka dan binasa dengan siksa duniawi dan ukrawi. Jadi di sini bahawa menunjukkan bahawa Allah SWT itu macam mana pun masih bagi peluang kepada orang Yahudi ini untuk bertaubat. Kita lihat pada zaman Rasulullah SAW pun ayat ini turun pun untuk memujuk mereka supaya kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Betapa rahmatnya Allah SWT. Itu juga menunjukkan kepada kita sebenarnya kita pun tak boleh berputus asa kepada orang Yahudi ini. Sebab Allah sendiri tak pernah berputus asa dengan hamba-hambanya. So macam mana kita sebenarnya kena jadi orang yang hebat jugalah, orang-orang yang maju daripada segi sains teknologinya, daripada sains apa, supaya kita mampu bersaing dengan dunia ini, supaya barulah kita orang boleh pandang kita untuk menyampaikan dakwah. Kalau kita pun masih lagi orang kata dalam keadaan yang mengamalkan rasuah, menindas kaum kita sendiri, orang yang dalam agama kita sendiri, orang dalam negara kita sendiri masih lagi melakukan perkara-perkara yang merosakkan diri sendiri, mana mungkin untuk kita hendak menyampaikan ajaran agama ini kepada orang yang lebih kita nampak lebih berpengaruh daripada kita walaupun mereka itu sedikit. So ini sebenarnya adalah peringatan kepada kita untuk menyiapkan para pendakwah ini supaya cukup lengkap ilmunya, ilmu dunianya, ilmu akhiratnya, supaya dipandang tinggi. Bukan kita nak orang pandang tinggi kita, tapi supaya orang pandang, supaya apa? Supaya kita mudah untuk menyampaikan dakwah itu. Orang kata apa? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah macam itulah lebih kurang. Maksudnya ada orang kata bertemu buku dengan ruas lah, orang kata barulah ada peluang untuk bercakap dengan kepada tempat persada antara bangsa tu berkenaan dengan Islam. Mudah-mudahan mereka ini mahu mendengar. Iaitu jadi rahmat Allah SWT tu Allah dah buktikan dan Allah kenalkan rahmat dia, nama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi selagi mana manusia itu, orang kafir itu, siapa saja masih hidup di muka bumi ini, mereka masih ada peluang untuk mengikut Islam, kembali kepada ajaran yang sebenarnya, kembali untuk tunduk dan patuh kepada pencipta yang sebenarnya. Itu sebab ada orang gunakan perkataan revert tu, kembali kepada Islam. Itu betul lah. Sebab asalnya adalah apa? Asal manusianya, fitrahnya adalah memperhambakan diri kepada Allah SWT. Yang Meyahudikan, Memajusikan, Nasranikan itu adalah siapa? Adalah ibu bapa dia lah yang dia lahirkan. Kemudian barulah dia dicorakkan dengan agama yang berbeza-beza. Asalnya adalah fitrahnya adalah memperhambakan, iaitu Islam, tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Baik. Dan seterusnya Allah cerita pula. Jadi Allah bagi peluang. Allah kata kalau tak rahmat pasti kamu terus termasuk dalam golongan orang yang rugi. Tapi kalau yang berterusan juga, kalian mati dalam keadaan kafir, maka kalian akan rugilah. Tetapi Allah bagi peluang
pada zaman mana pun untuk memperbaiki perkara tersebut, sudi untuk menerima Islam. Kemudian Allah cerita pula berkenaan dengan perkara lain pada zaman lain. Ini antara bentuk pengingkaran yang mereka buat. Setelah mereka mengangkat, nenek moyang mereka berjanji dengan Allah Taala, dia angkat gunung-gunung itu ke atas, di atas mereka, gunung Sinai itu diangkat di atas mereka, maka apa mereka buat? Mereka berpaling, dan ini adalah antara bentuk-bentuk permalingan mereka itu, pengingkaran mereka kepada Allah SWT itu. Antaranya Allah bersebut dalam ayat 65. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi kalau kita nak lihat kepada ayat ini, Allah bagi tahu kepada Bani Israel, tentu saja yang pada zaman Rasulullah SAW yang dengar Rasulullah ceritakan ayat ini, bahawa kalian tentu tahu bahawa apa? Tentang nenek moyang kalian yang melanggar hari Sabat itu sendiri. Hari yang kalian sendiri memuliakan, itu hari kalian itu disuruh supaya hanya duduk beribadah kepada Allah SWT, tak boleh bekerja, tak boleh buat apa. Duduk hanya beribadah kepada Allah SWT. Namun dikatakan, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, dia berceritakan bahawa mereka ini sebenarnya adalah seorang, boleh kita katakan orang yang nangkap ikan dalam zaman kita, mungkin kita kata nelayan ke macam tu. Jadi mereka ini, kerja mereka menangkap ikan, tetapi hari Sabtu tu, hari mereka tak boleh buat apa tu, Allah uji, pada hari itulah ikan tu banyak sekali. Jadi apa yang mereka buat helah. Ni perangai orang Yahudi. Ni apa mereka buat? Mereka letak siap-siap apa tu, kalau kita kata tempat yang nak tangkap ikan tu, apa kita nak panggil, kita pun tak tahu nak panggil apa. Jadi kita dah siap perangkap tu, ikan, tempat nak tangkap ikan tu dah siap betul elok tu. Hari tu dia buat ibadah macam biasa, hari Ahad dia ambil. Jadi dia buat perkara itu, maka Allah murka sebab dia memperolok-olokkan arahan Allah SWT, sebab dia dah letak siap-siap hari Jumaat tu supaya dia nak tangkap ikan tu, sedangkan Allah kata tak boleh buat apa-apa hari Sabtu tu, tapi dia buat helah. Dia letak siap-siap hari Jumaat tu, dikatakan begitu, maka hari Sabtu tu penuhlah ikan-ikan tu masuk ke dalam tempat yang dia sediakan tu, maka hari Ahad tu mereka ambil lah, maka mereka mendapat murka Allah SWT kerana mereka memperolok-olokkan ajaran perintah Allah SWT. Jadi apa yang jadi adalah mereka itu dijadikan kunu qiradatan khashiin. Jadi mereka jadi kera. Jadi ada dua pandangan. Mengatakan bahawa mereka betul-betul menjadi kera sebagai kutukan Allah, sebagai musafir mengatakan bahawa mereka memiliki sifat-sifat kera itu. Tapi kita katakan bahawa secara peribadinya saya kata, kita terima sahajalah apa yang Allah kata itu, mereka menjadi kera yang hina, maksudnya betul-betul bertukar menjadi kera. Itu adalah kekuasaan Allah SWT. Sebab kalau nak kata perangai kera, pada zaman mana pun ada perkara tersebut. Tak perlu nak directly pun Allah sumpah nak cerita pun, ada sahaja manusia yang berperangai kera pada zaman mana pun. Jadi kita katakan sini apa? Kita katakan Allahu a'lam, boleh jadi berdasarkan zahir ayat ni bahawa mereka benar-benar telah dijadikan kera. Itu kekuasaan yang Allah SWT boleh buat, seperti mana Allah angkat gunung itu. Dan kita katakan sekali lagi, Allahu a'lam, hanya Allah SWT sahaja yang mengetahuinya. Tapi itulah balasan kepada apa orang yang memperolok-olokkan ajaran Allah. Mungkin pada zaman kita ni tak ada yang berubah macam tu. Tetapi kita katakan bahawa duduk dalam kehinaan itu boleh berlaku pada zaman mana sekalipun, dan paling merugikan kalau kita mendapat kehinaan kelak di akhirat. Itu yang sangat kita takuti. Na'udzubillahi min dzalik. Moga Allah melindungi kita daripada perkara tersebut. Jadi kemudian Allah kata lagi di ayat 66. Secara ringkas kita baca-baca macam tu, kita sentuh-sentuh ayat-ayat ni. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai apa? Sebagai peringatan bagi orang-orang yang pada masa itu. Jadi orang pada masa itu dia lihat, dia sepatutnya insaf dan bertaubat. Dan bagi mereka yang datang kemudian, termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, kita sendiri pada zaman Rasulullah SAW dan juga kita pada umat Nabi Muhammad akhir zaman ini,
kita sendiri kena ambil peringatan. Dan bagi mereka yang datang kemudian, kata Allah, serta menjadi pengajaran bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman itu sendiri, bahawa setelah Allah memberi kita kemuliaan dengan Islam, setelah Allah memberi kita pelbagai nikmat, janganlah kita melanggar perintah Allah SWT itu sehingga dikhawatiri kita ditimpa kehinaan di dunia dan di akhirat. Jadi itu peringatan. Peringatan kepada orang pada zaman itu, dan juga peringatan pada orang yang datang kemudiannya, dan juga peringatan sendiri kepada orang-orang yang telah bertakwa pun. Sebab orang yang bertakwa pun, orang yang dah mengikut petunjuk Allah SWT, yang menjauhi larangan pun boleh juga kalau tersalah langkah boleh kembali ke lembah kehinaan. Seperti mana orang-orang Bani Israel ini, yang di mana mereka telah dimuliakan, di mana bangsa mereka ni mesti ada sahaja Nabi dalam kalangan bangsa mereka, tetapi mereka tetap tidak mengikuti, bahkan mereka membunuh, ada yang membunuh pun Nabi-Nabi mereka, maka mereka kembali kepada kehinaan setelah mereka itu diangkat darjat mereka sebagai orang yang mulia. Itu kita katakan kemuliaan itu bukan pada zat manusia itu, kemuliaan itu adalah pada apabila dia mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan apabila dia menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, sedikit lagi kita lihat kepada ayat yang seterusnya, ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi ada lagi satu perkara lagi yang berlaku menunjukkan penentangan mereka lagi kepada Nabi mereka sendiri, Rasul mereka sendiri, itu Musa AS. Dan kita ingatkan bahawa bila menentang Nabi dan Rasul bermaksud mereka menentang Allah SWT, sebab perintah yang para Nabi buat ini adalah perintah yang datang daripada Allah SWT, bukan yang datang daripada nafsu mereka. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, berlakulah satu peristiwa pada zaman Nabi Musa AS ini, di mana dikatakan berlakunya pembunuhan. Dilakukan, ada seorang yang terbunuh dan tidak dikenal siapa pembunuhnya oleh masyarakat Bani Israel ni. Ini berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi berlaku perkara tersebut. Jadi mereka ingin mengetahui, dikatakan mereka ingin mengetahui siapakah pembunuhnya untuk supaya dapat menghilangkan kerisauan, supaya dapat menghilangkan tuduh-menuduh di antara mereka itu. Maka melalui ayat ini, Bani Israel pun Allah ceritakan bahawa Bani Israel ini diperintahkan agar merenungkan ketika Nabi SAW menyampaikan kepada nenek moyang mereka ni yang hidup ketika itu supaya apa? Supaya menyembelih lembu. Musa menembu apa? Dia kata apa? Wa iz qala, dan ingatlah ketika telah berkata Musa liqaumihi kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sungguhnya Allah nak menyuruh kamu menyembelih lembu betina. Setelah berlaku pembunuhan itu, maka Allah datangkan perintah supaya menyembelih lembu betina. So apakah hikmahnya lembu betina ni? Kita kata Allah alam, Allah sendiri tak menceritakan, cuma ada yang berpandangan bahawa kenapa digunakan lembu ini, sebab mereka ini mereka ini bahawa sebab sebelum ini mereka telah menyembah patung anak lembu, so nak hilangkan rasa sayang mereka kepada lembu tu. Kalau kita katakan betul, seolah nak mengatakan bahawa lembu ni satu yang keramat ke apa, maka diperintahkan, disuruhkan disembelih lembu ini. Wallahu a'lam. Ini pandangan saja. Yang penting Allah kata suruh sembelih dengan lembu betina ni. Tapi nak tunjuk sini bagaimana mereka ini satu makhluk yang suka ingkar, kaum yang suka ingkar kepada Nabi mereka. Dia kata apa? Qalu atattakhiduna khuzwa. Mereka kata kepada Nabi Musa AS, adakah engkau nak jadikan kami sebagai bahan ejekan? Apa kata Nabi Musa AS? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadikan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi daripada kalangan orang-orang yang bodoh. Jadi maksudnya Musa kata, aku bukanlah cakap ini untuk memperolok-olok aku, kalau tidak aku termasuk dalam golongan orang yang jahil, orang yang bodoh.
Tetapi apa yang aku buat ini adalah perintah, apa yang aku suruh ini adalah perintah daripada Allah SWT. So apabila Nabi Musa menjelaskan perkara itu, maka mereka pun mulalah berhelah-helah. Apa mereka buat? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka kata, serukanlah kepada kami kepada Tuhanmu. Di sini dia tak kata Tuhan, dia kata Tuhan kamu, seolah-olah mereka ni memang masih belum beriman. Wallahu alam. Mereka seolah nak kata, mintalah kat Tuhan kau, wahai Musa. Dia tak kata mintakanlah kat Tuhan, padahal Tuhan tu Tuhan dia juga. Kalau mereka kata ud'u lana rabbaka, mintalah, serulah kepada Tuhanmu. Yubayyin lana mahi, agar dijelaskan kepada kami bagaimanakah lembu itu. Sedangkan simple je, Allah kata kepada Nabi Musa AS, so sampaikan kepada mereka lembu betina. So sembelihlah lembu betina yang mana-mana, selesai perkara. Tetapi ini menunjukkan mereka ini adalah golongan yang menentang. Golongan yang sentiasa nak memperolokkan Nabi mereka. Ini Allah nak tunjuk kepada kepada Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana mereka kata mereka tak nak ikut Rasulullah SAW kerana Rasulullah SAW ini bukannya datang daripada bangsa mereka. Maka Allah kata, itu cuma alasan kalian. Kalian tengok kepada nenek moyang kalian, telah diturunkan, telah diutus Nabi itu dalam kalangan bangsa kalian sendiri, iaitu Bani Israel, tapi kalian masih lagi memperolok-olokkan Nabi kalian sendiri yang datang daripada bangsa kalian sendiri. So sebenarnya apa yang kalian nak sebenarnya? Adakah kalian benar-benar nak Nabi daripada kalian bangsa sendiri, daripada bangsa kalian sendiri, ataupun kalian hanya hendak menurut hawa nafsu kalian? Kalau ada benda yang kena dengan kalian ikut, kalau mana yang tak kena, kalian tinggalkan. Itu juga sebagai peringatan kepada kita. Kita baca Al-Quran. Mereka ini telah berjanji supaya mengikut Taurat. Tetapi kita lihat betul-betul dalam diri kita. Kita jangan lihat orang lain, kita muhasabah diri kita sendiri. Ada tak apa dalam Al-Quran bila bertentangan dengan nenek moyang, kita kata-kata, oh ini kita boleh ada penafsiran yang berbeza. Kita tafsirkan dengan penafsiran yang lain-lain mengikut hawa nafsu kita sendiri. Kita zaman kita tak boleh nak ubah Quran. Al-Quran Allah dah jamin dah. Memang takkan berubah sampai bila-bila. Tetapi kita masih lagi boleh ubah apa? Ubah penafsiran. So kadang-kadang kita tafsirkan mengikut hawa nafsu kita sendiri untuk apa? Supaya kita dapat dapat memuaskan syahwat kita itu dengan apa? Penafsiran kita. Itu kononnya kita ambil penafsiran itu daripada Al-Quran. Itu sebenarnya yang kita perlu hati-hati. Sebab ini sebenarnya cermin kita. Kita nak lihat kepada diri kita sendiri. Bukan kita nak menuding jari ini Yahudi ni apa semua. Sebenarnya Allah datangkan dalam bentuk cerita ini untuk mengingatkan bahawa penyakit ini boleh menimpa sesiapa sahaja. Siapa sahaja. Apabila Allah suruh satu perkara, jangan kita berlengah-lengah. Sebab Nabi pun kata lebih kurang maksud hadis, tidaklah orang dulu musnah kerana apa? Kerana banyak bertanya atas perkara perintah yang jelas, yang muhkamat. Ayat-ayat yang jelas kita ikut sahaja. Jangan cuba kita menyelewengkan lagi dengan maksud yang lain tak. Begitu juga ayat-ayat yang tidak jelas pun kita terima sahaja. Kita terima yang kita tak tahu tu, kita terima saja, kita benar-benar yakini bahawa datang daripada Allah, dan kita fikir yang bukan-bukan pula sehingga membawa maksud yang lari terus daripada apa yang sepatutnya. Jadi ud'ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Serulah untuk kamu kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kamu bagaimana lembu itu. Dia minta pula Nabi Musa jelaskan, sedangkan Nabi Musa dah cakap jelas sahaja lembu betina Baqarah, seperti mana surah ni namanya Al-Baqarah, berkenaan kisah ni, berkenaan bagaimana manusia itu musnah, bagaimana manusia itu hancur, bagaimana manusia itu menyusahkan diri mereka sendiri apabila mereka sendiri telah menyusahkan agama Allah. Sedangkan ad-dini yusrun, agama itu mudah. Maka orang tu yang menyusahkan agama itu sendiri. Misal kita ingat zaman kita. Kita semayang, kita tengok tempat tu bersih, kita tak perlu tanya dah, ada ke anjing jilat tempat ni ke, ada ke tempat. Kita fikir banyak sangat sehingga akhirnya kita tak solat. Kita zahirnya bersih, kita kata bersih. Jangan kita banyak mempersoalkan benda yang kita tak nampak, akhirnya menyebabkan kita menyusahkan diri kita sendiri, akhirnya kita menyebabkan kita meninggalkan amal ibadah yang sepatutnya kita dah lakukan. Itu antara pengajaran yang kita boleh ambil. Qala wallahu a'lam. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Dia berkata sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu itu lembu betina. Okey. Asalnya perintah asal ialah hanya apa?
hanyalah lembu betina. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh agar kamu menyembelih lembu betina. Tapi yang sini sebab mereka tanya bagaimana, so ada tambahan. Nabi Musa ulang sekali lagi, qala innahu, sesungguhnya, yaqulu, dia berfirman kepadaku, innaha baqarah, sesungguhnya adalah lembu betina. Dia tegas sekali. Asalnya Allah nak lembu betina dia. Tapi sebab kalian banyak sangat songeh dia, banyak sangat pertanyaan dia, maka Allah ada tambahan sikit. La faridun wala bikun. Dia tak tua, tak muda. Awanun, pertengahan. Baina zalik, di antara itu. Dah sudah. Nak kena cari tua, tak boleh tua sangat, tak boleh muda sangat. Nak kena cari pertengahan. Dah susah dah. Faf'alu ma tu'marun. So Nabi kata, maka kerjakanlah. So maksudnya jangan tanya-tanya lagi dah. Buat sekarang kan susah lagi. Faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu untuk menyembelihnya. Dia kata fa tu maksudnya bersegera, terus. Kalau summa tu boleh jadi kita tak tahu masa dia. Mungkin lambat lagi ke. Sebab kita lihat macam kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, kan. Macam mana kamu ini boleh kufur kepada Allah, lalu Allah itu menghidupkan kamu. Tapi bila Allah sebut pasal mati, summa yumitukum summa yuhyikum. Bukan mesti-mestinya orang tu akan mati terus. Kemudian itu mungkin akan ambil tempoh masa yang lama. Tapi bila kata fa tu terus. Masa Nabi Musa gunakan perkataan fa'alu, kerjakan. Maksud seolah kata cepat, kerjakan, jangan tanya lagi. Ma tu'marun, apa yang telah kalian diperintahkan. Tapi malangnya orang-orang yang jahil ini, orang yang sentiasa yang sengaja nak menentang Nabi mereka ni, perintah Allah SWT, dia kata lagi, mereka kata lagi, qalu, Allah rakamkan, mereka kata, ud'u lana, serulah kepada kami, rabbaka Tuhan, yubayyin lana ma launuha, dia tanya warna pula. Bagi seru kepada Tuhan kamu, tanya agar dia jelaskan kepada kami apa warnanya. Tadi dah tak tua sangat, tak muda, sekarang tanya warna pula. Dan ni senang, mana-mana warna pun tak kisah. Sekarang nak kena warna pula. So qala innahu, Musa pun kata, innahu, sesungguhnya dia, Nabi Musa dapat wahyu, Allah menyatakan kepada dia, sesungguhnya ia, yaqulu, Allah telah berfirman, dia telah berfirman, innaha, bahawa lembu itu baqarah. Lembu itu lembu betina. Dok ulang benda yang sama lagi, lembu itu baqarah. Maknanya nak bagi tahu, seolah-olah Nabi Musa nak bagi tahu, asalnya baqarah je. Lembu betina je. Sekarang dah jadi innaha baqaratun safra. Dah jadi lembu betina. Apa tu? Lembu betina warnanya kuning. Kuning apa? Bukan kuning je, kuning faqi'un. Faqi'. Safra'u faqi'. Kuning pekat. Launuha, warnanya. Tasurrun nazirin. Yang bukan apa? Bukan kuning pekat macam tu je. Bila orang tengok, senang hati dia. Senang mata dia. Dia lihat pun rasa macam, oh cantik lembu ni. Lembu betina ni. Warna kuning ni. Kan dah jadi susah. Itu insyaAllah nanti kita sambung lagi berkenaan kisah yang menarik ni. Walaupun menarik sebenarnya, kisah ini sepatutnya satu perkara yang nak kata menarik, kita kata sangat menyedihkan lah sebenarnya. Sebab apa? Allah itu menyuruh perintah yang mudah, tetapi manusia itu saja nak menyusah-nyusahkan perkara tersebut dengan sebenarnya, dengan tujuan untuk meninggalkan terus ajaran Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebenarnya ini adalah sebenarnya mereka tanya ni, mereka sebenarnya ragu sebenarnya terhadap kekuasaan Allah SWT, dan mereka sendiri ragu tentang kenabian Nabi Musa AS. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi kisah ini pada ayat-ayat yang berikutnya. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil sedikit sebanyak daripada hari ini, ialah bahawa Allah itu tidak memilih sebarang bangsa untuk mengikut Islam. Apa sahaja yang dia telah ikuti, maka dia kena selidiki balik, dia kena lihat balik fitrah dia kena kaji balik, dia kena kembali balik kepada ajaran yang sebenarnya, iaitu ajaran apa? Ajaran yang menyuruh supaya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan apa? Dan juga beramal soleh. Mengikut apa? Mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, bukan yang ditetapkan oleh sahabat sendiri. Dia makna dia kena kembali kepada Islam. Dan juga Allah telah mengikat janji antara orang-orang yang beriman ini pada zaman Rasulullah, pada zaman Musa AS, itu Bani Israel ini,
dengan apa, dengan kitab Taurat, dan mereka perlu ikut kitab Taurat itu sungguh-sungguh, dan antara ajaran kitab Taurat ialah mengikut pada Nabi selepas itu. Dan itu juga sebenarnya pengajaran kepada kita. Kita dah baca Al-Quran, kita ni ahli Quran, kita ni penuntut Quran, kita ni pelajar Quran, maka kita kena pegang betul-betul Al-Quran ni. Jangan sampai Al-Quran ni pula yang jadi hujah untuk menentang kita pula di akhirat. Kita dah baca, maka nanti kita hanya sekadar orang yang membaca seumpama keldai yang membawa kitab-kitab. Itu ada dinyatakan surah Jumu'ah. Jangan jadi macam tu. Jadi dan juga Allah nak ajar juga dalam apa yang kita bincangkan hari ini, seolah-olah antara pengajarannya ialah hanya Allah yang mengetahui. Seolah-olah antara pengajarannya adalah janganlah kita sengaja nak memperolokkan ajaran Allah, dan jangan sengaja-sengaja untuk kita menyusahkan ajaran Allah SWT itu, sebab sebenarnya asalnya ajaran Allah itu mudah saja, tapi manusia itulah yang menyusahkannya. Wallahu a'lam. Demikian sahaja perbincangan kita pada hari ini. Kita bincang ringkas-ringkas seperti mana biasa. Saya manusia yang lemah, saya manusia yang jahil. Kita cuba sahaja untuk tadabbur ini. Mana salah silap yang tuan-tuan puan-puan dapat detect, dapat lihat, maka tinggalkan mana yang salah dan silap tu, maka ambillah mana yang bermanfaat sahaja. Semoga Allah ampuni dosa saya, semoga Allah ampuni dosa kita semua, rahmati kita semua. Semoga Allah terpertemukan kita di dunia dan di akhirat ni dalam kebaikan. Dan Allah jadikan kita ni kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Semoga kita dapat bertemu juga di akhirat kelak dalam keadaan apa, kita mendapat syurga Allah, dan itulah kemenangan yang hakiki. Itulah apa, di mana itulah nanti bahawa kita tidak akan rasa sedih langsung, dan kita tidak akan rasa takut langsung secara mutlak. Wallahu a'lam. Demikian sahaja, insya-Allah bertemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya dengan izinnya. Kita tutup dulu pertemuan kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.